Ini adalah ramai yang tak boleh, yang dah mana yang tak boleh baca tu dah tak ada lah kan, cakap macam tu lah. Rupanya masih ramai lagi. Ya, dalam tempoh dalam bulan 12 baru ni bulan 12 ni nikahkan, bulan 11 ni nikah, ada yang tak pandai baca. Dia tak boleh baca. Ya, dia hanya menyebut je. Itu pun kita ajar. Sebab bila macam contohnya dia nak jawab tak pandai, saya cakap boleh tak saya tulis? Dia cakap sudah Ustaz, minta maaf Ustaz, saya tak boleh baca. Sihat. Ya, masih ada lagi. Ya, masih ada lagi yang masih lagi yang tak pandai baca lah. Sebab kat situ kita takkan minta lah. Ya, kalau dia langsung tak boleh nak sebut mas kahwin tu RM300 tunai ke apa, kita minta tak apalah. Sekurang-kurangnya dia boleh jawab aku terima nikahnya ataupun saya terima nikahnya. Itu sebab tuan-tuan, kalau tuan-tuan yang menjadi saksi nikah, ini saksi nikah kena faham tentang hukum ni, bab ni. Ya, jangan kita ni terlampau nak jadi saksi nikah, excited sangat nak saksi nikah, kita ni tak boleh. Nak juga sampai tunai. Kesian. Ya, kesian pula. Ya, kalau kita nampak dia memang susah sangat, tak boleh, tak boleh. Paling kurang saya terima nikah. Itu pun dah kira sah nikah. Ya, jangan kita nak susah-susahkan. Ya, cuma kita standardkan je. Kita bagi kalau boleh disebut aku terima nikahnya dan disebut dia punya mas kahwin. Tapi kalau tak boleh juga, paling kurang aku terima nikah. Yang tak boleh aku terimanya. Itu tak boleh lah. Kalau cakap aku terimanya, tak boleh. Mesti terima nikah ataupun terima kahwin. Aku terima nikahnya ataupun aku terima kahwinnya, dua istilah itu je kita terima. Ya, tapi kalau aku terimanya pun tak boleh. Mesti perkataan nikah kahwin tu kena ada, ya. Okay. Seterusnya, kedudukan mas kahwin sama seperti saksi dalam perkahwinan yang hanya menjadi syarat sesuatu perkahwinan. Darinya perkahwinan secara tafwid diharuskan oleh syarak. Berhubung dengan kedudukan mas kahwin dan saksi yang tersebar luas sebagai rukun nikah pada hakikatnya tidak tepat, kerana penerimaan kedua-dua perkara itu sebagai rukun hanyalah istilah yang digunakan oleh sebagian fuqaha sahaja. Ada, ya, jumhur ulama berpendapat, ya, mengatakan bahawa saksi ini tak masuk dalam rukun. Ini pendapat jumhur. Ya, dia tak masuk sebagai rukun. Ya, yang mana bagi dia yang 4 tadi itulah. Ya, kalau ikut jumhur ulama, kebanyakan ulama. Ya, sebab kita pening itu. Selama ni kita ingat saksi ini masuk dalam rukun. Rupanya pendapat ulama hanya menerima 4 saja. Yang 5 ni siapa tuan? Yang 5 ni siapa? Syafi'i saja. Syafi'i saja yang menyebut, berpendapat bahawa rukun nikah 5. Ya, tapi jumhur ulama, ya, Hanafi, maknanya mereka ulama yang lain menerima bahawa yang rukun nikah 4 saja. Saksi tidak termasuk. Sebab saya kata tadi, kadang-kadang kita fikir selama ni kita belajar tu je yang kita tahu 5. Tapi rupanya ada pendapat ulama berpendapat bahawa yang diterima hanya 4 saja. Hanya Syafi'i saja yang menerima 5 rukun nikah. Tapi di segi ulama Syafi'i, dia berbincang, ya, mana kita menerima yang Syafi'i saja. Ya, sebab kalau kita belajar tuan, kita pening sikit dalam bab-bab mazhab ni, ya. Sebab dia tak semestinya jumhur ulama itu Imam Syafi'i, tak. Kadang-kadang Imam Syafi'i tidak termasuk dalam jumhur ulama, ya, tidak termasuk dalam sepakat ulama. Tapi boleh kita gunakan pendapat mazhab Syafi'i, ya, sebab mungkin ada sebab-sebab tertentu, ya, untuk mengelakkan masalah yang tertentu. Kita tengok kenapa Imam Syafi'i perlukan saksi dalam rukun nikah. Ya, kenapa perlu? Ya, nanti kita akan tengok kat sini.
Mengikut ulama mazhab Hanafi, ijab adalah lafaz akad yang dimulakan oleh satu pihak yang melakukan akad, sama ada ia dilafazkan oleh suami atau isteri. Manakala qabul ialah lafaz akad yang dilafazkan oleh pihak kedua setelah pertama melafazkannya. Ya, mana mazhab Hanafi berpendapat ijab akad adalah dimulakan oleh satu pihak, sama ada ia dilafazkan oleh suami atau isteri. Sebab kalau tuan-tuan kita pergi negara yang berpegang kepada mazhab Hanafi, contohnya di mana tuan-tuan? Kita ambil India. India berpegang kepada mazhab Hanafi, ya? Hanafi. Sebab kadang-kadang ada kalau yang nikah tu, kes-kes yang dinikah di India, yang melafazkan ijab tu adalah pihak perempuan. Dia bukan pihak lelaki, bukan wali ataupun lelaki. Maknanya dia melafazkan ijab dan diterima oleh pihak lelaki. Tapi maknanya di negara yang berpegang kepada mazhab Hanafi, sah nikah. Sah nikah. Sebab dia berada di negara yang berpegang kepada mazhab Hanafi. Tapi kalau kita di Malaysia dan semuanya orang di Malaysia ini menggunakan mazhab Syafi'i, mana kita tidak boleh sewenang-wenangnya ambil pendapat mazhab Hanafi digunakan di Malaysia. Tak boleh. Ya, sebab dari segi pengamalan kita berpegang kepada mazhab Syafi'i. Sebab ada yang kalau kes-kes yang datang jumpa kita nak daftarkan nikah, contoh dia nikah di India, dan kita tengok apabila kita siap buat siasatan pernikahan tu, apabila kita tanya semua kan dari segi rukun nikah dan sebagainya, misalkan dia menggunakan lafaz ijab tu daripada pihak perempuan itu sendiri. Maka apabila macam tu kita tengok dia berpegang kepada mazhab Hanafi dan surat nikah pun mengatakan mazhab Hanafi, mana kita mengesahkan pernikahan. Ya, sebab dia bernikah di sana dan di sana menggunakan mazhab Hanafi. Tapi kalau dia duduk Malaysia, tinggal di Malaysia, dia orang Malaysia tinggal di Malaysia, dia cuba-cuba nak menggunakan mazhab Hanafi, kita akan terus batalkan pernikahan, kita farakkan dan kita menikahkan balik mengikut hukum kita. Hukum apa? Bukan kepada mazhab Syafi'i. Ini yang kadang-kadang yang berlaku. Ya, sebab ada yang pernah sekali saya siasat melibatkan tentang apa? Tentang dia bernikah di Thailand. Ya, tapi dia menggunakan mazhab Hanafi, tapi disebut ditulis mazhab Hanafi tapi tidak menggunakan wali. Kat situ nanti kita akan bicara. Insya-Allah kita belajar ni. Ada kes yang berlaku di Thailand tuan-tuan, ya. Untuk mana-mana tuan. Dia nikah di Thailand. Untuk mana-mana tuan-tuan, habis kita dah tahu macam mana kalau orang nikah Thailand ni, surat nikahnya macam mana kita dah tahu lah macam mana. Kalau di Naratiwat macam mana surat nikahnya, kalau di Patani macam mana surat nikahnya, di Yala macam mana surat nikahnya, di Songkla di mana macam mana surat nikah. Okey, teman-teman tuan-tuan, 4 ni lah. Ya, 4 majlis agama Islam di Thailand. Naratiwat, Patani, Yala, Songkla. Ini di antara 4 majlis agama Islam yang kita iktiraf sekiranya pernikahan itu berlaku dan telah difatwakan dalam fatwa kebangsaan. Ya, kalau tuan-tuan pergi ke portal fatwa kebangsaan, ya, ada di antara soalan-soalan tu jawapannya ada dalam kuasa fatwa kebangsaan dan termasuk kerajaan negeri-negeri yang lain menerima keputusan dalam kuasa fatwa kebangsaan mengiktiraf ke-4 masyarakat Islam ni apabila mereka bernikah di sana menggunakan wali am ataupun wali hakim yang dilantik oleh Majlis Agama Islam. Pernikahan itu sah dari segi hukum syarak. Tapi dalam kes ini berlaku
dia tak nikah di majlis agama Islam. Yang 4 tadi ni, dia tak nikah, tapi dia menikah di satu tempat dengan menggunakan mazhab Hanafi, dan dia mengambil pendekatan menggunakan wali tahkim. Wali tahkim. Untuk maklumat, dari segi hukum, wali tahkim ni hanya boleh digunakan sekiranya sesuatu negara itu tak ada wali hakim, tak ada wali am, baru boleh kita gunakan wali tahkim. Dengar apa maksud wali tahkim? Ialah seorang perempuan memberikan kuasa kepada seorang lelaki yang dirasa percaya untuk menjadi wali. Sekiranya satu negara tu memang tak ada orang Islam lain, ya, memang dia seorang je orang apa, dia memang payah nak cari apa yang wali, sama ada wali dia sendiri ataupun wali hakim yang dilantik ataupun wali am, ya, maka dia boleh lantik seseorang yang dipercayai lelaki yang dipercaya agama Islam, ya, dia balik, berakal dan dipercaya dan adil, maka dia boleh jadi sebagai wali tahkim. Tapi memandangkan di Thailand tu dah ada wali am ataupun wali hakim, dia tetap juga menggunakan wali tahkim, maka nikahnya tidak sah. Itu yang berlaku, tuan-tuan. Itu sekarang ni dah kurang lah, sebab kita dah bila kita dah tolak kan, bila kita dah nampak kita batalkan, nampak kita farahkan, dah kurang masuk dah. Tidak dulu banyak, tuan-tuan. Tahun-tahun awal tahun 2001 ke 2005 tuan-tuan, banyak sangat kes begitu. Tapi bila kita siasat, kita bawa mahkamah batalkan, kan, dah kurang lah. Ya, orang dah tahu. Sebab kadang-kadang ada orang ambil kesempatan. Ya, tuan, sebab ini untuk maklumat tuan-tuan lah. Sekiranya tuan-tuan ada hasrat, ya, ada hasrat nak nikah lebih daripada satu, ya, bagi saya lah, mohon jadi mahkamah. Ya, itu kalau berani lah, itu kalau berani, ya, mohon je. Sebab kebanyakan mereka yang nak poligami ni, sebab saya kata, ustaz, bukan ke mahkamah nanti hakim akan tanya persetujuan isteri. Memang hakim akan tanya, tapi bukan bermakna isteri itu tak benar, kan? Pihak mahkamah terus tolak permohonan untuk poligami. Hakim tak ada macam tu, ya. Sebab ramai yang kadang-kadang cakap, ustaz, susah lah mahkamah ni, kenapa? Nanti hakim tolak permohonan kalau isteri saya tak cerita. Siapa cakap? Kebanyakan mereka ni cakap-cakap je. Ya, dia cakap-cakap je. Yang tak dapat, tak lulus sebab dia tak layak. Dia tak layak. Sebab kadang-kadang ada isteri yang pertama pun dia tak boleh tanggungjawab. Macam mana nak kahwin yang dua, macam mana nak kahwin tiga, macam mana nak kahwin empat. Sebab isteri yang ada pun dia tak boleh bagi tanggungjawab yang betul. Makan minum pun tak dijaga, ya, nafkah hanya potongan langgar, kadang balik, kadang tak balik, kadang ada pukul. Macam mana nak pihak mahkamah nak membenarkan seorang itu berkahwin? Itu yang kadang banyak berlaku bila macam tu, pergi di tempat-tempat yang lain, contohnya pergi Thailand, balik kahwin, lepas tu gaduh, itu sah, cerai. Itu yang kadang-kadang berlaku. Pergi mahkamah tu bukan apa, supaya pihak isteri pertama tahu bahawa yang suami nak kahwin lagi satu, dan suami ni kena bertanggungjawab kepada isteri-isteri yang sedia ada ni. Adil tu. Bukan bermakna kalau isteri tak benar, kan, isteri pertama tak benar, kan, terus hakim tolak permohonan. Ada je satu kes, isteri pertama izinkan, tapi sebabkan isteri hakim tengok ini tak layak, dia tak layak, tak berkemampuan, maka hakim tak benarkan. Dan ada juga kes yang isteri tak setuju tapi dia layak, berkemampuan, hakim luluskan.
Sebab dalam hal ini jangan sebab kita nak mengelakkan daripada dia pergi tempat lain nikahnya tak sah. Itu sebab saya kalau ada jumpa saya dah cakap mohon je nak mahkamah. Nanti naik mahkamah tu susah kena masuk mahkamah. Betul. Kalau nikah kat Thailand sekali pun baliklah masuk Malaysia pun nak kena naik mahkamah. 2 kali naik mahkamah lagi. Kalau tak pergi Thailand 1 kali naik mahkamah je, mahkamah tinggi je. Tapi kalau pergi Thailand 2 mahkamah kena tempuh. 1 mahkamah tinggi syariah untuk dapatkan pengesahan nikah. Lepas habis dapat pengesahan nikah, kena pergi mahkamah rendah syariah untuk dikenakan denda. 2 kali naik mahkamah. Itu kalau 2 kali. Kalau mahkamah tinggi 4 kali, mahkamah rendah 4 kali, 8 kali kan. Tapi kalau pergi mahkamah tinggi, mohon terus bicara paling kurang 3-2 kali terus. Dah selesai. Itu ramai yang kadang-kadang dia cakap Ustaz payah. Tapi banyak yang beritahu Ustaz, apalah Ustaz, saya pergi Thailand, saya nikah, balik tu dia nak ngamuk ke, dia nak parang saya, yang penting saya nikah. Itu alasan yang biasa orang bagi lah. Yang penting masa nikah tu dia tak tahu Ustaz. Dah nikah dia tahu, nak berperang ke apa, tak apa, saya sanggup tempuh. Cakap je. Lepas tu tuan-tuan, sekali 2 kali berperang dia boleh tempuh. 4-5-6 kali berperang, tak boleh Ustaz, saya tak tahan Ustaz. Saya kena lepaskan salah satu. Tengok, akhirnya lepaskan juga. Tak kira lah sama ada isteri pertama yang dilepaskan ataupun isteri kedua yang dilepaskan. Tapi banyak-banyak siapa yang dilepaskan? Si pertama ke isteri kedua? Ramai orang fikir isteri kedua, isteri pertama. Tapi dalam saya punya rekod saya, yang banyak diceraikan isteri kedua. Memang ada isteri pertama diceraikan. Tapi yang paling banyak kes poligami yang nikah kat Thailand nikah Thailand ni. Bila kita tengok betul-betul yang diceraikan bila gaduh-gaduh ni, akhirnya suami dia akan ceraikan isteri yang kedua. Paling banyak daripada diceraikan isteri yang pertama. Sebab memori isteri pertama ni dia banyak sangat. Dia banyak. Itu yang berlaku lah. Kalau orang yang fikir mestilah isteri pertama diceraikan, memang. Tapi dari segi banyaknya yang diceraikan adalah isteri yang kedua daripada isteri yang pertama. Itu lagi lah kalau ada isteri pertama ni kan, dia punya harta ni banyak. Itu lagi lah. Itu payah sikit tu. Kadang-kadang ada yang jenis sebab kena harta, dia sanggup. Dia sanggup dia menangkan isteri pertama dah abang nak. Sekarang abang pilih antara satu. Saya ke dia? Kalau abang pilih dia, okey tak apa abang pergi. Tapi jangan harap 1 sen pun. Selama ni dia hanya pegang kepada dia harta isteri dia. Itu yang sanggup dia ni. Itu yang kadang-kadang berlaku. Dalam bab-bab kes-kes yang nikah di luar. Sebab tuan dalam hal ni berhati-hati lah tuan. Bukan saya nak sebab benda ni biasa berlaku. Kadang-kadang kita cakap tak ada, tapi berlaku juga. Mula-mula nak tolong, kesian dia kan. Dah dapat kesian baik tolong kan. Daripada kita kesian kan, ibu tunggang ni tak ada siapa yang nak bantu. Tak apa-apa bukan aku yang nak bantu je kan. Mula-mula bantu Dah bantu. Tak boleh jadi ni punya bantu ni rugi pula macam-macam dah lagi kan. Halalkan lah. Halalkan. Kalau rasa dia dia nak boleh teruskan ikut paturan. Kalau kita boleh ikut paturan, dia yang pergi ke Thailand ataupun nikah sedikit. Itu yang berlaku tu. Sebab kena berhati-hati. Kalau tuan-tuan kalau tanya saya, biasa kalau orang tanya saya, Ustaz, saya macam ni, boleh tak saya nak nikah dulu? Tak boleh, tak ada masalah. Tapi apa yang boleh sebut? Yang mana yang paling senang, Ustaz? Tapi saya dah tahu dah, dia nak saya sebut, suruh pergi Thailand. Itu je, dia nak saya sebut tu je. Tapi saya akan tak cakap pun Thailand. Yang paling senang tempat kita. Tempat kita, Ustaz. Tak ada, saya lain Ustaz. Dia nak saya sebut juga. Saya
Tak ada. Lala dia sebut. Kalau Thailand dia misalnya, dia sebut. Biasa dia macam tu. Lala dia sebut. Thailand okey tak Ustaz? Thailand okey tak? Dia yang sebut, bukan saya sebut pun. Ya, cakap Thailand tu boleh, tapi balik tu daftar lah. Denda dah semua. Denda saya. Denda yang Ustaz. Tak banyak, 1,000 je. 1,000 okey Ustaz. Senang. 2 kali sawit je Ustaz. 2 kali sawit dia. Ya. Memanglah denda 1,000 tapi kena habiskan 6 bulan penjara. Atau kedua-duanya sekali. Dan satu kes di Mahkamah Syariah Kajang, satu kes seorang datuk nak pencen. Lagi sebulan nak pencen. Ya, nak bersara sebagai dia nikah kat Thailand. Betul lah hakim itu hakim yang memang straight. Dia tengok ada datuk. Tak ada masalah lah. Tak maaf kalau saya datuk kan. Setakat 1,000 kahwin 4 tu 1,000 4,000 masih boleh bayar ni. Dia bagi 1 hari je penjara. 1 hari penjara je. Denda tak kena, 1,000 tak kena kan. Hakim tu kalau ikut undang-undang tu kesalahan tanpa nikah poligami tanpa kebenaran di bawah section 124 ya, nama apa dia sama. Kesalahan poligami tanpa kebenaran 1,000 ringgit maksimum atau 6 bulan penjara atau kedua sekali. Tapi hakim ni dia tak bagi denda duit pun, 1,000 ke 800 tak ada. Dia bagi denda kepada datuk dan isteri muda. Yang isteri datuk ni 1 hari penjara, yang isteri pun 1 hari penjara. Datang tuan-tuan, pejabat agama, tolonglah saya nak pencen ni. Itu yang kadang-kadang risau kat situ. Ya. Macam kes sebelum ni lah, tuan-tuan pernah dengar kes seorang ahli parlimen yang kahwin sedikit. Ya, itu dah heboh semua orang tahu kan. Kena penjara. Asalnya kena penjara. Ya, saya tak takut siapa lah. Tuan kalau ingat tu ingat lah kan. Ya, dia kena penjara. Kes di Mahkamah Syariah Gombak. Ya, di Mahkamah Tinggi Syariah, denda di Mahkamah Syariah Gombak. Hakim Mahkamah Rendah Syariah Gombak memenjarakan. Jumpa tuanku. Serta sama. Mohon merayu. Ya. Tuanku dah jumpa tuanku, biasalah tuanku arahkanlah semua. Termasuk saya kena menghadap. Saya pergi, kebetulan saya wakil Bahagian Undang-Undang Keluarga Jais, saya pergi. Masa tu perbincangan tu dibuat di Jabatan Mufti. Saya duduk sama bincang. Tuanku suruh bincang kes dia. Satu hal nak bincang kes dia. Sebab hakim dah jatuhkan penjara. Saya cakap boleh kalau nak ni, tuanku suruh mohon pada tuanku supaya tuanku arahkan, kitahkan kita ni, kami ni pindah dalam undang. Tapi setakat ni tak ada arahan, tak ada titah daripada tuanku untuk pindahkan undang-undang tu tak dipindah, masih lagi kekal lah. Bagi saya kalau nak supaya tidak dipenjara, tuanku dengan kuasa juga, kita mesti titah tuanku, perkenan tuanku, satu undang-undang tu. Maksudnya tuanku boleh arahkan. Sekarang Majlis Agama Islam Selangor bersama dengan Jabatan Agama Islam Selangor kita bincang gugurkan denda penjara. Kalau kita diarahkan, dititahkan, kita buat. Tapi setakat ni tidak diarahkan, tidak dititahkan. Ya, maka masih lagi berjalan dengan undang-undang yang sama lah. Ya, masih lagi dekat. Itulah teman-teman ya. Itu saja yang dapat saya berikan untuk hari ini, bincangan tentang rukun perkahwinan dan sedikit sebanyak tentang apa yang berlaku dalam masyarakat kita, khususnya dalam bab-bab perkahwinan, pernikahan yang melibatkan pernikahan-pernikahan di Thailand. Dan untuk maklumat tuan-tuan juga, kalau di Indonesia ni pun kena berhati-hati. Ya, sebab ramai yang kita ni selain daripada nikah Thailand, dia nikah kat Indonesia, walaupun isteri kedua dia tu bukan orang Indonesia. Terutama kebanyakan mereka kalau yang Indonesia ni dia banyak ikut daripada Pulau Pinang. Daripada Pulau Pinang ni masuk Indonesia nikah kat sana. Mana lelaki orang kita Malaysia, perempuan pun orang Malaysia. Tapi nikahnya di Indonesia. Dia ikut Pulau Pinang. Kebanyakan yang kita dapat lah kesnya. Cuma di Indonesia ni kena berhati-hati. Ya, sebab kebanyakan banyak terlampau, banyak sedikit. Ya, banyak sedikit sangat. Nikah wali hakim rupanya bukan wali hakim. Rupanya tak sah dengan nikah. Sebab dalam bab perkahwinan ni tuan-tuan, kita tengok kita
pastikan yang menjadi wali itu, kalau bisa ke wali hakim, betul wali hakim. Nah untuk teman-teman, kalau di Malaysia ni dan di Selangor, wali hakim dia bukan orang-orang yang senang-senang wali hakim. Paling kurang satu daerah kita lantik 2 orang di wali hakim. Ya, qadhi dengan timbalan. Itu saja ada wali hakim. Yang lain tak ada wali hakim. Dan juru nikah di tempat kita di masjid-masjid tidak diberikan tauliah wali hakim. Ya, kalau di Kedah ya, tapi bukan semua. Kalau di Kedah bukan semua wali hakim, dia orang tentu dibagi. Tapi kalau di Selangor, qadhi dengan timbalan saja yang diberikan kuasa untuk wali hakim ataupun wali raja. Sebab dah banyak sangat orang yang menggelarkan diri dia adalah wali hakim. Sebab kita banyak dapat surat dari JPN, ada daftar anak, rupanya kita tengok surat nikah palsu. Nama ditulis itu, nama dia sekian-sekian, jawatan dia wali hakim. Sedangkan dalam saudara kita, dia bukan sebagai wali hakim. Mana nikah itu tidak sah dari segi hukum syarak, perlu dibatalkan, perlu difarakkan dan perlu dinikahkan balik. Mana proses itu panjang, ya. So berhati-hati dalam bab perkahwinan ini. Nampak macam simple tuan, tapi bila kita bincang bab perkahwinan ini, ya, jadi panjang. Ya, sebab bab rukun nikah pun kadang-kadang, ya, satu rukun je. Dia punya perbincangan panjang, maka 3-4 kali kita kena bincang. Saya itu saja yang dapat saya berikan pada hari ini tuan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sebab kita cuba sampaikan kepada kita yang tidak ada dan ilmu yang kita dapat pada hari ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afwa wal ghina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum